Wassahabi ajma'in. Jadi ada apa kita panggil ya, ada sedikit masalah teknikal pada gadget Ustaz ni. Alhamdulillah ni dah figure out, dapat diselesaikan. So insya-Allah kita mula perbincangan hari ini menyambung kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita dah baca mukadimah dia pada muka surat 349 ya, kita ambil ayat yang terakhir ya pada muka surat 349, auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 30 ya, surah Az-Zumar. Allah sebut innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti mati. Ya, mayyitun di situ maknanya pasti akan ya. Kemudian wa innahum, dan sesungguhnya mereka. Mereka ni maknanya siapa saja di kalangan orang mukmin ataupun kafir, mayyitun, pasti akan mati juga. Jadi ini adalah dalil ya yang menyatakan bahawasanya semua nabi dan rasul akan diwafatkan oleh Allah, termasuklah Nabi Isa alaihissalam yang masih berada di langit yang kedua ya, seperti mana sabit pertemuan nabi dengan Nabi Allah Isa alaihissalam pada malam Mi'raj ya. Nabi Isa akan diturunkan untuk kali kedua dan sampai waktunya Nabi Isa juga akan wafat. Kerana ya Allah sebut innahum mayyitun, sesungguhnya mereka semua, sama ada nabi dan rasul yang terdahulu ya ataupun yang datang kemudian ya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Isa lah ya, semuanya akan diwafatkan. Okey ya, kita pergi muka surat baru 350, auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 144 surah Ali Imran. Ya, ini ayat yang Abu Bakar baca kepada Saidina Umar ketika Umar tidak boleh menerima ya bahawasanya baginda Nabi telah meninggalkan para sahabat. Ya, jadi ada konflik ya dalam diri Saidina Umar. Mari kita tengok ayatnya. Allah sebut dalam surah yang ketiga Ali Imran, wama Muhammadun illa rasulun. Ya, wama Muhammadun, dan tidaklah nabi. Maknanya ma di situ ma denial ya, penafian. Jadi Allah nafikan Nabi Muhammad itu, melainkan ya dia seorang rasul. Maknanya kalau ada orang kata Nabi Muhammad ni nabi saja, tak betul lah dia nabi dan rasul. Kalau orang kata Nabi Muhammad ni wali Allah ataupun manusia biasa pun tak betul juga. Memang dia manusia biasa, tapi manusia biasa yang diwahyukan. Ya, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Hanya saja aku ni adalah basyarun, manusia biasa, ya, mislukum, seperti mana kamu, ya, tetapi ada satu pengecualian, kelainan. Ya, yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Itu yang bezakan Nabi Muhammad daripada manusia biasa, kerana baginda mendapat wahyu. Kemudian Allah bagi tahu qad khalat, telah berlalu ya, telah berlalu maknanya sebelum nabi datang ada nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad yang ke-25 daripada 25 rasul ya. Dan kita tahu daripada hadis Ibnu Hibban ya, dan juga dalam Mustadrak Al-Hakim disebut jumlah nabi ya ada 124,000. Kalau rasul saja ya ada 300 lebih ya. Jumlahnya ada khilaf. Ada kata 313, ada kata 311, maknanya lebih daripada 300 yang pasti. Ya, tetapi yang disebut nama secara jelas dalam Quran hanya 25. Kalau Nabi ada sebut tambahan lagi. Ya, kerana dalam Quran ada sebut Nabi Uzair. Uzair bukan Rasul, dia Nabi. Jadi kalau orang kata dalam Quran hanya ada 25 Nabi disebut, 25 Rasul, tak tepatlah. Kerana ada Uzair. Ya, ada cerita tentang Nabi Khidir alaihissalam, tetapi tidak disebut. Lafaz Khidir tu tak sebut. Dalam hadis ada sebut, dalam hadis yang sahih. Tapi dalam Quran tak ada lafaz Khidir. Ya, tidak ada yang menyebut Luqman Al-Hakim sebagai nabi. Ya, kalau ada pun dia tidak ada bukti. Ya, tetapi Luqman adalah seorang wali Allah. Ya, seperti mana Zulkarnain juga wali Allah. Ya, seperti mana juga ya kita kata manusia lain yang disebut ceritanya dalam Quran, mereka bukan Nabi dan Rasul lah. Okey, ya. Tetapi ya, kalau kita nak kata dia Nabi Rasul, mesti ada bukti daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi ya, yang boleh dipertanggungjawabkan. Jadi sebelum daripada Nabi SAW, qad khalat min qabli rusul, ada rasul-rasul. Ya. Jadi kalau rasulun itu singular. Kalau rusul itu ialah plural ya. Dan dalam bahasa Arab plural ada 3, ada masculine plural untuk lelaki, ada feminine plural untuk perempuan, dan ada
ada apa satu lagi, ya, broken plural. Broken plural tu yang susah sikit. Kerana broken plural ni dia tidak ada pattern yang konsisten. Dia ada pattern tapi tak ada konsisten, ya, tak ada konsistensi. Jadi oleh kerana tu dalam pasaran ada jual dictionary of the broken plural. Yang tu kita kena belilah tuan-tuan. Ya, kita boleh beli di pasaran, boleh beli online, boleh beli daripada Shopee, ya, kerana untuk menentukan bentuk-bentuk broken plural, pattern-pattern dia tu kita memerlukan dictionary, tak ada cara. Ya. Contoh macam Rasulun, ya. Jadi jamaknya kadang-kadang mursalun atau mursalin. Kadang-kadang rusul. Jadi bentuknya tu berubah-ubah. Sebab tu dipanggil broken plural. Kerana pattern ataupun bentuk asalnya tu, ya, telah dipecahkan, ya, dia broken. Sebab tu dipanggil broken plural. Jadi susah sikitlah, ya. Kalau masculine plural dengan feminine plural dia konsisten, tak ada masalah sangat. So jangan cari, ya, dictionary of the masculine plural atau feminine plural, tak dijual. Yang ada adalah broken plural saja, ya. Okey. Jadi Allah bagi tahu rasul-rasul yang datang sebelum baginda qad khalat, ya, telah berlalu, mana telah diwafatkan, kecuali Nabi Allah Isa alaihissalam. Oleh kerana itu Allah kata afa mata, maka in mata, jika wafat au qutila atau dibunuh, ya. Kalau Nabi Muhammad ni wafat atau dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, adakah kamu nak berpaling daripada agama? Ya, itu phrase tu, ya. In qalabtum ala aqabikum tu adalah, ya, adalah phrase. Ya, mana kita tak boleh terjemah secara literal, tak boleh. Ya, kita kena terjemah dia secara frasa juga. Ya, phrase ni yang susah tuan-tuan, ya, sebab kita kena tengok dictionary juga. Jadi sebab tu di sana selain daripada ada dictionary of the broken plural, ada juga dictionary of the Arabic phrases, ya, ada. Kita kena belilah tuan-tuan. Tak ada cara, sebab bila kita nak belajar suatu bahasa, macam tuan-tuan nak belajar English contoh, ya, kita belajar secara apa kita panggil, secara ni jelah, ya, secara semula jadi je. Maknanya, ya, English ni kita bukan kita bukan belajar sangat, ya. Sebab kita belajar ni melalui kehidupan kita. Kita bercampur dengan orang daripada kecil, dah expose kepada bahasa. Ya, jadi dia bukan nurture lah, ya, dia nature kita kata, ya. Kita dapat tu secara kita begitu saja, ya. Mana kita bukan learning, ya, kita acquiring. Ya, sebab tu dia panggil language, ya, language acquisition, ya. Ada language learning yang kita pergi sekolah belajar grammar, belajar phrase, kita hafal makna-makna dia, ya. Tapi ada sebahagian bahasa yang kita dapat secara kita acquire saja daripada environment kita. Ya, contoh kita dengar daripada mak bapak kita. Ya, kalau macam ustaz orang Jawa, ya, ustaz dengar nenek ustaz cakap, datuk dengan mak ayah ustaz bercakap. Jadi kita dapat tu secara natural aja, ya. Kita acquire the language. Kita tak learn the language. Kita tak pergi sekolah belajar grammar apa Javanese tak, ya. Walaupun, ya, kita kata di UKM ada subjek yang ditawarkan. Ya, ada subjek apa kita panggil, ya, ada subjek Javanese, ya. Maknanya apa kita panggil 101, 102, ya. 101, 201, 301 ada. Ya, boleh ambil 3 semester di UKM, ya. Tapi kita tak ambil lah, ustaz tak ambil lah, ya. Subjek-subjek macam tu tak ambil, ya, sebab kat UM tak ada, ya. Jadi oleh kerana tu kita belajar secara acquisition saja. Tu bahasa. Okey, ya. Jadi apa makna inqalabtum ala aqabikum? Maknanya berpaling daripada tumit kamu. Apa makna berpaling daripada tumit? Tak boleh terjemah secara literal. Ya, maknanya murtad. Tu maksud dia, ya. Jauh beza dia, ya. Berpaling daripada apa? Ya, berpaling ke belakang. Ya, maksudnya ialah mundur ke belakang. Maksudnya apa? Bukan lari daripada medan perang, ya. Maksudnya ialah murtad. Jika, ya, Nabi itu dibunuh, ya, mati atau dibunuh, maka kamu murtad. Ini teguran kepada apa yang dibuat oleh Umar Ibn Khattab yang tidak boleh menerima kewafatan Nabi. Kemudian Allah kata wa may yanqalib, sesiapa yang berpaling ala akibaihi, mana siapa yang murtad daripada agamanya, ya. Man mayartadda minkum an dinihi, dalam ayat lain. Sesiapa yang murtad, irtadda yartaddu, makna murtad. Falan yadurrallaha syai'a. Ya, dia tidak memberi mudarat sedikit pun pada Allah. Maksudnya, kita ni kalau semua manusia beriman pun Allah tak ada manfaat apa-apa. Kalau semua manusia kufur pun Allah tidak rugi apa-apa, tuan-tuan. Yang rugi adalah kita. Ya, sebab itu sesiapa saja yang kufur, ya,
maka tidak memberi mudarat atau manfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La yudruhu syai'an, ya, wala yanfa'uhu syai'an. Tak ada apa-apa yang boleh memberi mudarat kepada dia. Ya. La yadurru syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu yang kita baca 3 kali kan, ya. Lepas subuh 3 kali, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, ya. 3 kali lepas maghrib. Bukan makna immediately lepas solat, ya. Maknanya asalkan selepas subuh, ya, waktu subuh, dan asalkan selepas maghrib bacalah. 3 siang, 3 malam. Mudah-mudahan dengan bacaan tersebut kita dijaga oleh Allah sepanjang siang, ya, dan juga sepanjang malam, ya. Atau apa ni, seperti mana sabit dalam kitab Al-Azkar, ya, Al-Imam An-Nawawi sebut. Okey tuan-tuan, ya, itu selesai di situ. Jadi sesiapa yang berpaling daripada agama, berpaling daripada Islam, ya, Allah tidak dimudaratkan. Maknanya tak ada kesan apa-apa pun pada Allah. Ya Allah, ya, tak ada, tidak menambah kekuasaan Allah dan tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maknanya tidak ada apa-apa yang kita kata menyebabkan Allah itu terkesan, tak ada, ya. Kerana Allah ghaniyun anil alamin. Kita belajar sifat 20, ya. Kita belajar juga 99 al-asmaul husna Allah, ya. Memang Allah Subhanahu Wa Taala ghaniyun anil alamin. Allah Maha kaya daripada sekalian alam. Tak ada apa yang boleh memberikan kesan pada Allah, ya. Okey, kemudian wasaya jazillahu syakirin, Allah pasti akan memberi balasan, pahala, jazak kepada orang-orang yang mensyukuri nikmatnya. Jadi kita kena masuk golongan syakir, ya, sebab orang yang bersyukur Allah akan tambah nikmat. Ya, dia punya formula senang je tuan-tuan. Ya, sesiapa yang syukur, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu syukur, la azidannakum, pasti kami akan tambah nikmat pada kamu. Jadi kalau kita nak Allah tambah nikmat, kita syukur. Syukur bukan sekadar kita ucap alhamdulillah. Syukur kita manifestasikan dengan ibadah kita. Ya, kalau dulu sembahyang dua rakaat, ya, kerana Allah bagi nikmat yang banyak, maka kita tambah jadi 4, jadi 6. Ya, jadi maksudnya ada kita panggil ada peningkatan, ya, dalam kita punya ibadah. Contoh, ya. Kalau sedekah dulu mungkin RM5 jadi RM10. Ya, kalau jarang belanja kawan, dulu belanja minum je, sekarang belanja makan pula. Macam tu, ya. Kalau dulu kita kata jarang ke majlis-majlis ilmu, tambah, ya. Dulu mungkin sekali-sekala semayang berjamaah di masjid, tapi sekarang dah jadi kerap. Macam itulah tuan-tuan. Itu maknanya bukti kita mensyukuri nikmat Allah. Yang pasti bila kita syukur, Allah tambah. Ya, la in kafartum, tetapi jika kamu kufur, ya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah adalah sangat keras. Jadi sifir ini kita dah faham. So macam itulah cerita dia, ya. Okey, Umar berkata, maknanya ketika diberitahu, ya, oleh keluarga Nabi bahawasanya Nabi telah wafat, ya, maka Umar macam dia proteslah. Dia tak boleh terima. Ya, dia kata takkanlah Nabi wafat. Kerana apa Umar kata begitu, ya? Kerana Umar dia menyangka bahawasanya selagi ya, orang-orang munafik belum dihapuskan atas muka bumi, selagi orang munafik belum dihapuskan, maka selama itu baginda Nabi belum boleh wafat. Ya, itu pandangan ataupun persepsi Umar, ya, dan persepsi itu salah, ya. Jadi wallahi dia kata, aku seolah-olah belum pernah membaca ayat tersebut. Jadi ayat ni, ya, Ali Imran ni, surah ni dihafal oleh Sayyidina Umar. Ya, Khulafa' Rasyidin 4 tu semua hafal Quran. Ya, secara umum mereka menghafal ayat-ayat Quran ni. Dan mereka dah dengar ayat ni dibaca oleh Nabi. Tetapi, ya, macam tadilah, ramai orang yang membaca tetapi tidak menyedari maksud sebenar di sebalik ayat tersebut. Ini yang kita sebut sebagai tadabbur ni tuan-tuan, ya. Walaupun ayat kita tak baca banyak, tetapi setiap ayat yang kita baca kita tadabburi makna dia. Kita melihat makna apa pengajaran dia, ya, apakah yang tersirat di sebalik yang tersurat, kita kena belajarlah, ya, kita kena tengok tafsiran dia, nota dia. Ya, ini yang diajar oleh apa kita panggil, ya, oleh para sahabat, ya, ketika mereka berdepan dengan ayat Quran, mereka cuba mempelajari maknanya. Tapi Umar kata seolah-olah ka'anni lam asma' hazil ayat. Seolah-olah aku tak pernah dengar ayat ni, sedangkan ayat ni aku hafal. Ya. Kerana apa? Kerana dalam ayat tersebut ada cerita bahawasanya, ya, Nabi boleh dibunuh. Ya, walaupun ada ayat lain dalam surah Al-Maidah nanti, ya, cerita Nabi tak boleh dibunuh oleh sesiapa pun. Ya, ada ayatnya nanti. Ayat yang ke-67, ya, dalam surah Al-Maidah. Tetapi macam tadilah, ya,
bila kita menyebut tentang ayat ni, memang ada sebutan apakah maka jika Nabi Muhammad itu wafat, au qutila, dibunuh, ya, kamu akan berpaling daripada agama, ya. Maknanya dalam konteks ini kita tahu bahawasanya Nabi SAW sampai ajal akan diwafatkan oleh Allah, ya. Jadi jenazah Rasulullah SAW tetap berada di rumah baginda. Rumah baginda yang dimaksudkan adalah rumah Aisyah, bilik Aisyah, ya, yang kedudukannya betul-betul berada di sebelah Raudah, ya. Raudah yang kita masuk sekarang ni di Masjid Nabawi, ya, betul-betul di sebelah Raudah itu ada rumah Aisyah yang menempatkan jenazah, ya, Nabi dan juga Abu Bakar. Kemudian bila Saudah, isteri Nabi yang kedua, ya, dia menghibahkan rumahnya, biliknya kepada Aisyah, maka boleh masuk 2 jenazah lagi, ya. Jenazah yang sudah berada di situ adalah jenazah Umar ibn al-Khattab. Sebab itu ketika Umar ditikam, ya, hampir menemui ajalnya, Umar telah menghantar anaknya Abdullah bin Umar untuk bertemu dengan Ummul Mukminin, yakni Aisyah, minta izin. Kalaulah ditakdirkan aku wafat, boleh tak, benarkan tak aku, ya, izinkan tak aku untuk disemadikan di sebelah ya Saidina Abu Bakar, ya, sahabat aku, ya, dan sebelah Rasulullah dah Abu Bakar dah. Kalau dulu rumah Aisyah tak muatlah untuk masuk jenazah Saidina Umar, ya. Tetapi kerana Saudah yang duduk di sebelah bilik Aisyah tu telah menghibahkan rumah dia atau bilik dia, hujrah dia kepada Aisyah, maka boleh menempatkan 2 jenazah lagi. Yang ada sekarang adalah Umar. Dan satu lagi ikut riwayat Imam At-Tirmizi, ya, Nabi Allah Isa alaihissalam akan disemadikan di situ, akan datang. Sekarang tinggal 3, ya. Ustaz dah pernah sebut sebelum ni bagaimana kita panggil, ya, Abdullah, siapa kita panggil, Abdul Rahman bin Auf, ya, pernah ditawarkan ketika dia sakit sebelum meninggal, ditawarkan untuk disemadikan di situ, dia menolak, dia kata aku tak layak, ya. Sehebat Abdul Rahman bin Auf pun tak layak dia rasa, ya. Begitu juga, ya, apabila Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, di offer untuk disemadikan di situ, dia juga kata dia tak layak. Dan yang paling layak sudah tentu Nabi Allah Isa alaihissalam, ya. Osman berada dalam baket, ya, itu pun baket hujung, ya, kerana peringkat awal jenazah Osman tidak dikebumikan di baket. Tuan-tuan tahu kan, ya, ketika pasukan pemberontak, ya, mereka menguasai Madinah pada masa itu, maka jenazah, ya, Saidina Osman nak dikebumikan di baket, dihalang, dibaling dengan batu, ya, sehingga disemadikan di luar baket. Ya, tetapi pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, ya, beliau telah membesarkan, ya, kawasan Baqi' itu, sehingga bila dibesarkan Baqi', termasuklah kubur Saidina Osman. Maknanya Baqi' yang baru. Baqi' asal tak masuk Saidina Osman, tuan-tuan, ya. Tu kalau kita ziarah, ya, Madinah, ziarah perkuburan Baqi', itu cerita yang biasa ustaz akan sebut kepada jamaah lah, ya. Sebab cerita sirah ni, ya, kadang-kadang kita tak berapa tahu sangat. Sebab orang Melayu dia lebih suka fiqh, ya. Memang fiqh tu dia benda yang praktikal, tapi benda fiqh tu datang daripada sirah, tuan-tuan. Ramai orang tak tahu sumber dia. Ya, memang betul, ya. Fiqh datang daripada ayat-ayat Quran. Fiqh datang daripada hadis-hadis Nabi. Memang betul, ya. Tetapi tuan-tuan kena ingat, ya, ayat-ayat Quran tu turun dalam kerangka sirah. Ya, hadis-hadis Nabi disebut dalam kerangka sirah. Maknanya sejak Nabi dilantik menjadi Rasul, turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Ketika Nabi di Mekah, 13 tahun di Mekah, turun ayat-ayat Quran, ya. Terbit hadis-hadis daripada mulut Nabi, dan setelah hijrah pun, ya, masih turun ayat Quran lagi sampailah Nabi wafat. Begitu juga hadis-hadis Nabi, semua 23 tahun ayat-ayat Quran yang turun dan hadis-hadis Nabi yang dilafazkan oleh baginda Nabi dan perbuatan baginda itu semua, ya, dirakamkan dalam kitab sirah. Ya, jadi nak tahu dia punya background history dia, ya, background story dia, tuan-tuan tak ada pilihan. Tuan-tuan kena belajar sirah. Kalau tidak, ya, nanti tuan-tuan akan tahu hukum tapi tuan-tuan tak tahu proses untuk mendapatkan hukum tersebut. Tuan-tuan tak tahu cerita di sebaliknya. Jadi, ya, dia kering kita panggil. Ya, dia apa kita panggil, dia dull dan dry, tuan-tuan. Ya, pasal hukum ni kita kena letak dalam konteks baru kita faham. Ya, baru kita kata, ya, bahawasanya arak sebagai contoh tidak diharamkan secara sekaligus. Dia ada stages dia, tuan-tuan, ya. Jadi ada peringkat awal cerita tentang keburukan mudarat yang dibawa, yang kedua ada larangan sementara, kemudian barulah datang larangan secara mutlak, ya. Jadi hukum ni dia bukan
bila datang dia dah siap untuk dilaksana sementara, ya, kita kata proses tak ada, tak bukan macam tu tuan-tuan, ya. Jadi sirah adalah subjek yang dapat memberi gambaran sebenar tentang perihal latar belakang, ya, dan asal usul sesuatu hukum itu berlaku, ya. Kalau tuan-tuan tidak mengetahui asal usul dan background story dia, background history dia, tuan-tuan, banyak benda nanti tuan-tuan tak boleh faham, ya, secara kontekstual. Tuan-tuan akan faham out of context. Tuan-tuan tak tahu cerita pun. Ya, nanti orang akan kata, ya, apa ni, takkanlah Omar, ya, tak boleh terima Nabi wafat. Ya, sebab Nabi kan, ya kan dah ada ayat ni. Cuba tengok Omar cakap apa. Omar kata seolah-olah, wallahi, seolah-olah aku tak pernah dengar ayat ni. Sedangkan, ya, Omar juga menghafal ayat yang sama. Kerana penghayatan tadi, cerita tadi tuan-tuan, ya. Okey, jadi kita dah tahu, ya, jenazah Nabi masih berada di rumah Aisyah pada sehingga malam Rabu. Maknanya Nabi wafat pada hari apa? Apa, Kak Zainab? Ya, Nabi wafat hari apa? Hari Isnin. Bila Waktu tu? duha. Bila? Waktu duha. Mana pagi, ya, waktu duha hari Isnin Nabi wafat, selepas subuh. Ya. Solat subuh terakhir Nabi melihat para sahabat ialah pada waktu subuh hari Isnin tersebut. 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal, Nabi sempat buka tirai, tapi Nabi tak mengimamkan solat. Abu Bakar yang mengimamkan solat subuh pagi itu. Tapi Nabi telah melemparkan senyuman kepada para sahabat rasa lega, ya, kerana mengetahui bahawasanya Nabi sihat. Ya, kerana bila orang senyum kepada kita, kita anggap dia sihat lah. Ya, kita tak tahu, ya, penyakit ataupun derita yang ditanggung dia, kita tak tahu. Jadi oleh kerana itu, ya, para sahabat menyangka Nabi sudah semakin pulih. Ya, rupanya itulah kali terakhir para sahabat melihat wajah Nabi ketika Nabi masih hidup. Ya, Nabi wafat pada pagi duha, ya, hari Isnin. Jenazah Nabi belum dikebumikan pada malam tersebut, belum lagi. Maknanya Isnin, tenggelam matahari Isnin, masuk hari Selasa, malam Selasa tu belum dikebumikan. Ya, esoknya masuk hari Selasa, belum ke bumi lagi. Ya, tenggelam matahari hari Selasa, masuk hari Rabu, malam Rabu tu, ya, malam Rabu tu baru jenazah Nabi dikebumikan. Ya, jadi kalau kita tengok, ya, bukan, ya, macam kita belajar dalam hadis Nabi sebut, ya, jenazah jangan kita lambatkan ke bumi, tak perlu tunggu anak beranak, saudara mara datang daripada jauh-jauh. Ya, kalau boleh kita segerakan, kita segerakan. Ya, tetapi mengapa jenazah Nabi tidak disegerakan? Ya, Nabi cakap suruh jenazah lain disegerakan, tetapi para sahabat, ya, melambat-lambatkan pengkebumian jenazah baginda. Ya, nampak macam ada contradiction kat situ. Ya, apa sebab? Apa sebab tuan-tuan? Ya, pasal apa? Apa ni, Syarin, ya, pasal apa Syarin? Pasal apa jenazah Nabi lambat dikebumikan tu? Apa antara sebabnya? Cuba bagi satu. Apa sebab dia? Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, apa sebab? Sebab para sahabat tak dapat keputusan yang pasti untuk pengurusan jenazah baginda. Dan mereka mencari-cari, ada tak di kalangan sahabat yang dengar hadis kalau Nabi wafat, macam mana cara pengebumiannya? Ya. Jadi apa yang dibuat oleh para sahabat? Macam mana nak selesaikan masalah tu, tuan-tuan dan puan-puan? Berasal pada pengetahuan tuan-tuan lah, ya. Jadi bila kita tak tahu sebab, ya, sebab Nabi tak pernah wafat. Ni kan kali pertama Nabi wafat. Dan memang wafat tu kali pertama je lah. Jadi bila sesuatu tu tidak ada presiden case, ya, dia senang je tuan-tuan. Bila sesuatu tidak ada pendahuluan, ya, bila tak ada pendahuluan, ya, link tak clear sini Ustaz. Okey, maknanya bukan Ustaz, ya. Tuan-tuan, Ustaz punya suara okey ke? Apa PMP okey suara Ustaz? Okey Ustaz. Sini. Maknanya mungkin di tempat Syarin lah, ya. Okey, tak apa. So macam ni je tuan-tuan, ya. Agama ni mudah aja. Kalau ada presiden cases, senang. Contoh kita kata, ya, Nabi solat 4 rakaat Zuhur, ya. Tiba-tiba pada rakaat kedua Nabi bagi salam. Patutnya Zuhur 4 rakaat. Masuk rakaat kedua, ya, terus Nabi tasyahud akhir dan Nabi bagi salam. Benda tu tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku, ya. Jadi bila selesai, Nabi pun pandang pada para jamaah, ya. Ada seorang sahabat Nabi tanya pada Nabi. Ya, dia tanya, adakah Nabi mengqasar solat? Ya, qasar solat ke? Sebab memang ada hukum qasar, tetapi qasar itu untuk musafir. Sedangkan Nabi duduk di Madinah. Ya, mana Nabi tak musafir. Dan tak ada sebab untuk qasar. Untuk jamak boleh kerana hujan, ya, kerana ada perkara-perkara tertentu yang berlaku, boleh kita jamak. Tetapi qasar hanya apabila berlakunya safar.
Ya, jadi kalau tak ada safar, tak ada qasar. Ya. Dan memang tidak ada musafir, tak ada perjalanan, tak ada travelling, maka tak adalah qasar. Tapi sahabat tadi, ya, Zul Yadain, seorang sahabat Nabi yang digelar sebagai Zul Yadain, beliau tanya Nabi, adakah Nabi qasar? Nabi minta confirmation daripada Abu Bakar dan Umar. Bila Nabi minta confirmation daripada Abu Bakar dan Umar, ya, mereka mengiyakan. Maka Nabi pun bangun, Nabi angkat takbir sekali lagi dan Nabi tambah 2 rakaat lagi. Kemudian Nabi sujud sahwi sebelum bagi salam. Jadi peristiwa ni kali pertama berlaku. Bila kali pertama berlaku, para sahabat belajar bahawasanya nanti kalau ada sesiapa yang tersilap 4 rakaat, tiba-tiba dia buat 2. Atau 3 rakaat, tiba-tiba dia buat 2. Maka dia boleh bangun, tak perlu niat sekali lagi kerana niat yang pertama dah terpakai. Ya, terus saja dia tambah 1 rakaat lagi sebelum dia bagi salam, dia sujud sahwi sebagai pengakuan bahawasanya dia telah terlupa. Sebab tu dia panggil, ya, sujud sahwi. Sahwi maknanya bagi orang yang telah terlupa, terlalai. Maknanya tuan-tuan, kalau dalam sejarah Nabi, sirah Nabi, peristiwa Nabi terlalai ataupun seumpama dilupakan oleh Allah tu tak pernah berlaku, maka orang tak tahu nak buat macam mana. Ya, ni kita nak jawab persoalan Nabi diwafatkan tadi, Nabi dikebumikan, ya. Jadi oleh kerana Nabi tak pernah wafat, ya, dan Nabi tak pernah bagi tahu nanti kalau aku wafat ke bumi kat mana, ya. Siapa yang nak kebumikan, kemudian lokasinya di Baqi' ke, bawa balik Mekah ke, ya, ataupun di rumah Aisyah ke, ataupun di mana-mana, maka para sahabat tak tahulah. Sebab tu mereka, ya, mereka masih lagi kita kata tak dapat buat keputusan yang solid. Ya, adakah jenazah Nabi perlu dibawa balik ke Mekah sebab Nabi lahir di Mekah. Jadi patutnya Nabi dipulangkan ke Mekah, ya, tapi perjalanan ke Mekah tu akan ambil masa 8 hari dengan unta. Mungkin lebih kalau berlaku sandstorm, kalau berlaku cuaca ekstrim. Ya, jadi sudah tentu tak menasabah. Ya, ataupun Nabi dikebumikan di Baqi' atau bagaimana. Jadi itulah yang menyebabkan jenazah Nabi lambat dikebumikan. Ya, itu antara sebab kita kata. Ya. Ada soalan? Silakan. Ada apa nak tanya? Tuan-tuan dan puan-puan, respon. Ustaz, tadi yang inqalabtum ala Qabikum. qawmikum tu, itu sama dengan tauriah ke Ustaz? Boleh juga tauriah, tapi senang cerita maknanya ni frasa aja. Frasa dalam bahasa Arab yang tidak boleh diterjemah secara harfiah, secara literal tak boleh. Kita kena pakai figurative meaning. Macam bahasa lah, ya. Bila kita kata apa kita panggil, ya, contohlah, ya. Kita kata apa, ya, wajahnya bercahaya. Ya. Para sahabat ketika melihat Nabi, mereka melihat wajah Nabi bercahaya. Bercahaya tu bukan makna wajah tu keluarkan cahaya tak, ya. Maknanya bercahaya tu macam mana. Jadi kita fahamlah, ya. Bila dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bila sahabat tengok ke bulan purnama, bulan mengambang, mereka tengok wajah Nabi, yang mereka tengok bulan purnama, tengok wajah Nabi, mereka kata wajah Nabi lebih bercahaya, bersinar berbanding dengan bulan purnama. Bulan purnama tu cantik, tapi Nabi lebih cantik lagi, ya. Nabi lebih indah, lebih kacak lagi. Jadi maknanya perkataan wajah yang bercahaya itu tidak boleh diterjemah secara literal. Ya, sama juga dengan frasa tadi. Ya, macam kita kata apa? Macam kita kata apa contohnya dalam ayat-ayat Quran, ya, banyak ayat-ayat Quran yang kita tidak boleh terjemah secara harfiah. Sebab tu, ya, disebut pengajian secara harfiah ni dia boleh membantu, tetapi ada ayat dan frasa tertentu yang tidak boleh diterjemahkan secara literal, tak boleh, tuan-tuan. Ya, sebab tu kita kena terjemah secara kontekstual lah. Ya, kalau tidak tak adalah apa kita panggil, ya, Quranic interpretation, ya, ataupun Quranic exegesis yang diterjemah secara kontekstual, takkan ada lah. Tak adalah orang buat, ya, perbincangan begitu kan. Ya, seperti mana PMP nanti akan buat, ya, apa kita panggil, ya, ceramah kan oleh brother siapa tu, ya. Ada iklan dah keluar saya tengok. Tak ingat nama dia. Siapa PMP? Kak Syimah siapa dia? Brother siapa tu yang akan bagi ceramah LGBT? Manan. Siapa dia? Manan. Abdul Manan. Manan Razali. Dia ada buat apa kita panggil? Contextual interpretation of the Quran kan? Betul tak? Tak tahu ya, tengok perempuan lah punya. Dia punya ni contemporary Quran translation. Tapi ada sebut contextual kat situ kan? Bukan contemporary kan? Contextual kan? No. Yep, in the ceramah going to be contextual. Yes, correct.
Okey. Jadi balik pada cerita tadi, maknanya banyak ayat Quran kita tak boleh terjemah secara literal. Kita tak boleh pergi first layer meaning. Kita kena go deeper untuk tengok dia punya second layer meaning. Macam tadilah. Ya, inqalab tu makna berpaling ataupun berundur ala aqabikum. Aqabikum ni ya kita punya ikhbun. Ya, maknanya dia punya apa kita panggil? Ya, dia punya tumit dia. Apa maksud ya berpaling apa ni di atas tumit? Tak boleh terjemah secara literal. Ya, maksudnya ialah ya mereka ini mundur daripada Islam. Maksud mundur daripada Islam tu bukan mundur daripada medan perang ya. Maksudnya ialah murtad. Sedangkan ya Allah boleh saja guna perkataan wa may yartadda minkum ya irtadda ya an dinihi ya murtad daripada agama boleh ya tetapi sudah tentu ada ya rahsia tertentu yang Allah nak letak dalam ayat ini sehingga digunakan frasa ya yang dipahami oleh dah tentu ahli bahasa yang faham ya dan mereka lah yang menterjemahkan. Itulah ya. Okey, ada lain silakan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Ustaz, sopas saya sujud ada soalan? Ustaz, saya nak tanya, Ya. apa tu yang bab solat tadi tu, Ustaz tadi tak berdengar sangat. Minggu lepas tu Ustaz cakap kat dalam kelas tu kan, tak boleh nak tanya. Apa tu Rasulullah terlupa buat 4, lepas tu dia terlupa, dia buat 2 saja. Lepas tu ada sahabat yang cakap, you solat 2 rakaat saja ke, dia tersalah lah macam tu kan Ustaz kan. So dia tak cakap apa-apa, Rasulullah sambung lagi 2 kan. Ya. Tak payah pasang niat baru sebab dia memang solat tu memang 4 rakaat. Jadi kalau jadi kat kita, bila jadi macam tu, kita ulang balik tak yang tahiyat akhir tu Ustaz? Baca lagi sekali tak? Sebab Rasulullah tadi mesti dia dah baca lah kan, dah habis. Lepas tu baru dia sedar yang actually dia kurang 2 rakaat lagi kan Ustaz kan? Ya. So dia baca lagi sekali tak tahiyat akhir tu? Tahiyat akhir baca lagi. 2 kali lah maksudnya. Sebab memang tahiyat awal pun tasyahud awal. Kalau tengok dalam kitab Al-Askar Imam Nawawi, ya Imam Nawawi kata tasyahud awal pun boleh baca sampai habis. Memang asalnya baca sampai habis. Betul. Bukan sekadar apa? Tasyahud mana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bukan sekadar tu saja. Boleh dipanjangkan sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya betul. Okey. Jadi Lepas maksudnya tu baru kita sahwi ya Ustaz ya. Lepas tu baru Baru buat sahwi pun still buat ya, juga. baru sujud sahwi. Kita terlupa. Baru sujud sahwi. Sujud sahwi setelah fil alamin innaka Hamidum Majid, kemudian baru bagi salam. Okey, faham. Okey ya. Jadi maksudnya bukan makna dia baca 2 kali bukan makna dia baca 2 kali tasyahud akhir. Ya. Maknanya tasyahud awal yang disangka tasyahud akhir tadi dia akan jadi tasyahud awal lah. Faham. Yang mula-mula tu yang rakaat kedua dia akan jadi tasyahud awal sebab tasyahud awal dia boleh dipanjangkan sampai berakhirnya fil alamin innaka Hamidum Majid. Tak ada masalah, boleh. Ya, itu Imam Nawawi ada sebut dalam kitab Al-Askar. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya sama. Tuan-tuan dan puan-puan, ya jangan diamlah. Tuan-tuan kena respon lah ya. So far so good ke? Ya sebab kita bukan Facebook live ni sahaja ya. Kita sekarang berada menggunakan platform Zoom online juga. Jadi tuan-tuan kena respon lah ya supaya ada apa kita panggil two way communication tuan-tuan ya. Bukan ustaz seorang saja. Kalau tidak dia jadi kuliah maghrib nanti tuan-tuan. Okey, ada soalan? Ya, silakan. Ustaz, yang solat tadi tu rujuk solat fardu ke solat apa Ustaz? Zuhur. Sebahagian riwayat kata zuhur. Tapi mesti sebelum beri salam lah kan? Yang mana? Yang Rasulullah terlupa sambung another 2 rakaat tu. Maknanya rakaat yang kedua awal tu hanya baca tahiyat tanpa salam lah kan? Salam. Apa tak salam lah? Oh, lepas salam boleh Kalau Nabi tak salam, macam mana Nabi pandang daripada sahabat ke belakang? Maknanya tak payah niat lain. Tak perlu Tak niat faham. lain. Niat pertama terpakai. Niat pertama, Nabi niat berapa rakaat? Nabi niat masa angkat takbir. Nabi niat 4 rakaat. Tetapi ketika dilaksanakan, Nabi hanya buat 2. Kerana Nabi dilupakan. Ya, itu satu-satunya waktu Nabi dilupakan. Kita tak boleh kata Nabi terlupa, ya, tetapi Nabi dilupakan. Kerana Allah nak ajar tentang konsep ya sujud sahwi dan macam mana nak buat kalau kita tersilap. Jadi sebab sebelum tu Nabi tak pernah tersilap. Jadi sebab itulah datang hukum. Sebab tu saya kata kena ada precedent cases.
Bila ada presiden kes, baru kita tahu macam mana nak buat. Macam tadi kan. Pasal apa sahabat tak boleh handle jenazah Nabi segera? Pasal tak ada pengalaman. Ya, benda tu benda berlaku kali pertama, tak ada presiden kes, macam mana kita nak handle? Dan tentu kita tak tahu, ya. Tapi setelah ada presiden kes, maka selesai. Ya, jadi para sahabat kena tanya sahabat-sahabat lain yang dengar daripada Nabi. Ada tak siapa-siapa dengar? Kalau Nabi wafat, jenazah Nabi ke bumi kat mana? Kena himpunlah para sahabat balik, tanya balik. Omar, Abu Bakar, Osman, Ali, semua kena tanya pada sahabat-sahabat lain. Ya, yang duduk bukan sekadar dalam Madinah, ya, ada duduk di kawasan pinggir Madinah, ada duduk di kawasan kampung Badui. Ya, jadi mereka kena dihimpunkan. Pasal sahabat Nabi ni ada yang pengembala kambing yang berada di luar Madinah. Kena tunggulah, ya. Kena panggil mereka. Macam Abu Bakar. Abu Bakar tak ada masa Nabi wafat. Jadi ketika Nabi wafat, ya, Abu Bakar berada di luar Madinah. Ya, beliau berada di satu tempat dipanggil Sanoh, ya, ataupun Sunuh, satu kawasan di mana Abu Bakar berkahwin dengan seorang perempuan. Ya, jadi perempuan tersebut isteri Abu Bakar, ya, dan Abu Bakar bermalam di rumah isteri tersebut. Ya, jadi bila dia bermalam di rumah isteri tersebut, maka dia tidak berada di downtown Madinah tu. Sebab tu bila Nabi wafat, ya, keluarga Nabi termasuk Aisyah minta supaya dipanggil Abu Bakar sebab mereka pun tak tahu nak buat macam mana. Panggil Abu Bakar. Ya, tunggu pula Abu Bakar datang. Datang Abu Bakar. Bila Abu Bakar datang, tengok Umar tengah mengamuk. Umar kata siapa yang kata Muhammad wafat? Ni pedang. Ya, jadi Abu Bakar melihat perkara tu perlu ditenangkan tapi nak masuk dulu sebab nak confirm Nabi wafat tu tidak. Ya, bila Abu Bakar masuk, ya, buka kita panggil, ya, kain yang menutup wajah Nabi, barulah, ya, Abu Bakar confirmkan. Abu Bakar pun menutup, ya, kelopak mata Nabi yang masih terbuka, ya, dan dikonfirm Nabi telah wafat. Ya, jadi maknanya isteri macam Aisyah dan sebagainya belum dapat buat confirmation lagi. Abu Bakar datang, dia buat confirmation, ya. Kemudian menangislah, ya, sedihlah keluarga Nabi, kemudian baru Abu Bakar keluar rumah dan menenangkan kita panggil Sayyidina Umar yang sedang mengamuk. Dan Abu Bakar baca ayat ni, ayat 144 ni, ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul, sampailah, ya, wa sayajzillahu syakirin, dia baca. Bila Umar dengar bacaan tersebut, ya, sebab Umar ni dia very sensitif dengan Quran. Ya, Umar pernah menangis, Umar pernah pengsan bila dengar ayat azab, ya. Sedangkan dia orang beriman, dia orang yang paling patuh selepas Abu Bakar, dialah. Ya, tetapi macam tadilah, ya, dia kita kata hypersensitif dengan ayat-ayat Quran ni. Maka apabila dia dengar ayat ni, dia kata wallahi, ya, ka'anni lam asma', ya, hazil ayat min qabl. Seolah-olah aku tak pernah dengar ayat ni sebelum ni. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia punya pedang pun terjatuh, terduduk dia. Ya, baru dia perasan bahawasanya Nabi memang Allah dah sebut akan wafat, akan sampai satu waktu Nabi akan terpisah daripada para sahabat sampai ajal Nabi. Semua Nabi dan Rasul, ya, telah meninggalkan baginda sebelum ni, kecuali Nabi Allah Isa lah. Sebab tu Allah sebut qad khalat min qablihi rusul, telah mendahului, ya, kematian rasul-rasul terdahulu, kemudian barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Isa lah, ya, yang ada misi yang belum selesai, yang Allah akan turunkan pada akhir zaman nanti. Macam itulah tuan-tuan. Ya, jadi maknanya ada kisah, ada cerita, ya. Kalau balik pada solat tadi, maknanya Nabi sudah berniat 4 rakaat. Ya, angkat takbir niat 4 rakaat. Tetapi pada rakaat kedua, Nabi dilupakan oleh Allah. Nabi pun terus tasyahud akhir, selesai baca sampai fil alamina innaka hamidum majid, Nabi membagi salam. Setelah bagi salam, Nabi melihat ke belakang, Zul Yadain, ya. Tak tahu nama sebenarnya, gelaran dia Zul Yadain. Apa makna Zul Yadain? Lelaki yang memiliki 2 tangan. Semua lelaki ada 2 tangan, melainkan orang yang putus tangan. Ya, sebab tu dalam hadis tak disebut siapa dia. Ya, Zul Yadain saja, ya. Kalau Zul Wajahin, ya, Zul Wajahin mana lelaki yang memiliki 2 wajah, tu orang jahat. Ya, pasal dia bermuka-muka, hipokrit. Tapi kalau Zul Yadain tak ada masalah, orang baik. Ya. Dia yang tanya, Nabi qasar ke solat? Ya. Jadi Nabi terus tengok pada orang yang duduk di belakang Nabi. Dah tentulah Abu Bakar, dah tentulah Umar, kan? Mereka pun confirmkan, isyarat saja, tak bercakap pun, isyarat saja. Ya, maka Nabi pun terus bangun di tempat yang sama. Maknanya Nabi masih duduk di depan lagi.
angkat ya takbir Allahu akbar, tak ada niat balik sebab niat tadi masih terpakai walaupun telah salam ya. Niat tadi yang mula-mula terpakai ya. Jadi terus je sambung 2 rakaat lagi sebagai ya apa kita panggil rakaat yang menyempurnakan 4 tadi. Tahiyat akhir baca balik, tentulah tahiyat akhir kena buat ya. Tadi tasyahud akhir tadi jadi tasyahud awal lah. Tapi dia baca sampai fil alamin innaka hamidum majid tu yang kita cerita ya dalam kitab Al-Azkar. Maknanya kena gabung tuan-tuan. Kena gabung ayat Quran, tafsir Quran, kitab sirah, kitab dia ilmu tu macam tu tuan-tuan. Kita tak boleh ambil satu kitab selesai semua masalah, tak boleh tuan-tuan. Sebab tu ada subjek akidah, ada subjek syariah, ada fiqh, ya, ada sirah nabawiyah, ada bahasa Arab, ada tajwid. Itu semua subjek yang kita kena ambil. Mana boleh belajar agama satu subjek je. Nak belajar fiqh aja. Tafsir je tak mahu ni tuan-tuan. Tak cukup. Ya, kita kena ada ilmu alat yang lain. Ya, of course Arabic language tu is a must lah. Tak ada pilihan tuan-tuan. Sebab Quran tu bila Allah reveal, ya, revelation in Arabic, tak ada pilihan. Ya, tuan-tuan tengok UIA, ya. Tak peduli tuan-tuan ya. Kita majoring in engineering ke economics ke apa pun semua wajib ambil bahasa Arab. Cuma levelnya beza-beza lah. Ya, ada tentu yang ambil Islamic Studies dia kena pergi level yang paling tinggi. Ya, yang buat economics mungkin tak perlu tinggi sangat. Ya, tapi perlu ambil Arabic perlu. Ya, sebab mereka nak kena belajar juga. Ya, Islamic Jurisprudence, Principle of Islamic Jurisprudence. Ya, macam mana nak buat nak develop produk ni kalau mereka kerja dengan kita panggil dengan financial institution, macam mana nak keluar fatwa, tak boleh kan. Ya, kena boleh Arabic pasti ya. Kena boleh Principle of Islamic Jurisprudence, kena boleh macam-macam benda lagi kena boleh, baru boleh duduk di tempat kerja mereka masing-masing. Bukan sekadar melaksanakan tanggungjawab, execute saja bukan. Sebab mereka kena develop produk. Ya, product development tu memerlukan kemahiran ilmu alat ya agama yang kuat lah tuan-tuan. Tak boleh lulus sekadar C, tak boleh tuan-tuan, nak kena A+. Macam itulah cerita dia. Ya. Okey, ya, itu kalau Ustaz boleh detailkan. Kak Zainab, okey? Ya Ustaz, faham. Terima kasih. Ya, sama ya. Jadi peristiwa tu dia dapat dalam mana tuan-tuan? Dalam sirah. Ya, dalam sirah. Sirah adalah tafsiran Quran dan sirah adalah tafsiran hadis. Ya, impossible tuan-tuan nak faham Quran ya dan juga hadis tanpa tengok sirah, tak boleh tuan-tuan. Sebab sirah tu perjalanan hidup Nabi. Ayat Quran tu turun masa Nabi hidup. Ya, hadis tu dilafazkan oleh Nabi, dibuat oleh Nabi masa Nabi hidup dan dibuat oleh baginda sendiri. Macam mana tuan-tuan kata tuan-tuan nak faham Quran, faham hadis, tiba-tiba tuan-tuan tak faham sirah? Macam mana tuan-tuan? Tak faham ya. Memang tak boleh faham ya. Melainkan tuan-tuan belajar dia punya sirah, dan sirah ni kena bagi detail lah. Ya, sebab tu Ustaz pelbagaikan kitab sirah rujukan kita ya, supaya kita boleh tengok daripada angle-angle yang berbeza. Sebab penulis kitab ni kadang-kadang dia memang ahli sejarah. Jadi dia banyak tulis daripada segi sejarah ya. Tapi kita kena tengok juga sirah yang ditulis oleh ulama fiqh. Ya, sirah yang ditulis oleh ulama hadis, kita kena tengoklah. Kalau macam Syekh Mubarak Furi ya, The Seal Nectar. The Seal Nectar tu lebih pada hadis tuan-tuan, sebab Syekh Mubarak Furi tu muhadis. Tapi kalau tuan-tuan tengok fiqh sirah Dr. Syed Ramadan Al-Buti almarhum ya, itu lebih pada fiqh pula. Sebab dia faqih mazhab Syafi'i. Ya. Kalau tuan-tuan tengok Imam Ibn Katsir sebagai contoh, lebih pada sejarahnya. Ya, Imam At-Tabari lebih pada sejarahnya. Ya. Tapi kalau Imam Az-Zahabi yang tulis itu lebih pada maknanya kita kena gabung tuan-tuan. Tapi bukan tuan-tuan punya kerjalah. Itu guru-guru agama, itu kami lah academician yang kena buat tuan-tuan. Ya, tuan-tuan datang, kita share, tuan-tuan tanya soalan, ya. InsyaAllah makin lama makin luas kita punya spektrum ilmu tu. Macam itulah tuan-tuan, itulah belajar. Ya, dia tak boleh overnight, tak boleh dapat. Impossible tuan-tuan, mana dapat benda-benda macam ni? Overnight tak boleh. Ya, through times. Tuan-tuan kena hadir, ulang kaji, dengar balik rakaman. Ya, sebab tu PMP buat recording tuan-tuan. Ya, dan tuan-tuan boleh tengok balik. Sebab tujuan ni untuk ulang kaji. Supaya kita faham betul. Ya, kena macam tu tuan-tuan. Okey, ada apa? Silakan kalau nak tanya sebelum kita sambung. Ada apa-apa? Ada komen? Tuan-tuan, silakan. Tak ada, ya. Tuan-tuan kena mula jadi apa? Tak boleh jadi pasif. Tuan-tuan kena jadi aktif, participant. Ya, tu tak tahu macam mana PMP nak buat tu, kena organize lah, ya. Ada bengkel ke apa, macam mana kita nak respon, ya. Sebab kalau tidak nanti tuan-tuan jadi pasif participant. Pasif participant dia pasif lah tuan-tuan ya. Sebab belajar ni
kita dengar, kita tengok, kita tanya, ya, kita ulang, ya, dia baru efektif tuan-tuan. Ya, dia kena macam tu. Tuan-tuan pun tahu kan. Itu apa kita panggil falsafah di sebalik pembelajaran, ya. Okey, jadi macam mana nak buat pada Nabi? Ya. Jadi Nabi punya jenazah berada di rumah Aisyah, ya, sehingga malam Rabu. Maknanya Nabi tidak dikebumikan sehinggalah menjelang malam Rabu. Ya, jenazah baginda berada di situ sehingga muslimin selesai melantik khalifah mereka. Jadi Abu Bakar dilantik, ya, ketika jenazah Nabi masih diselenggarakan di rumah Aisyah. Selepas itu barulah jenazah Nabi dimandikan dan dikebumikan. Ya, yang memandikan Nabi ialah Ali bin Abi Talib, sudah tentulah. Ya, Ali bin Abi Talib, anak angkat Nabi, sepupu Nabi dan menantu Nabi. Dan rumahnya paling dekat dengan rumah Nabi. Sebab Ali adalah suami Fatimah dan rumah Fatimah berada di belakang rumah Aisyah. Mana sebelah-sebelah aje. Ya, dibantu oleh Al-Abbas. Al-Abbas pak saudara Nabi. Kemudian 2 orang anak Al-Abbas yang dewasa, ya. Yang pertama Al-Fadl. Al-Fadl anak sulung Saidina Abbas. Ya. Saidina Abbas berkahwin dengan seorang perempuan, ya, yang namanya ialah Lubabah binti Al-Haris. Lubabah, tuan-tuan catat, Lubabah, ya, lam ba alif ba tak marbutah, ya, Lubabah, ya, Lubabah, Al-Lubabah, ya, Lubabah, ya, binti Al-Haris. Cuma tuan-tuan kena tambah sikit. Lubabah Al-Kubra. Ada Al-Kubra, ya. Maknanya Lubabah senior. Al-Kubra itu makna senior. Sebab Lubabah ada adik perempuan nama Lubabah juga. Tuan-tuan jangan pelik benda ni. Ini sirah yang boleh mengajar kita, tuan-tuan. Ya, rijal hadis yang boleh mengajar kita. Jadi Lubabah ni, bapa dia Al-Haris tu, dia suka sangat dengan nama Lubabah ni. Dia namakan 2 anak dia perempuan Lubabah juga. Untuk membezakan dia, ada Lubabah Al-Kubra, ya, Lubabah senior, dan Lubabah As-Sugra. Lubabah Sugra adalah Lubabah junior. Ya, dua-dua ni adik-beradik. Lubabah Kubra tu kakak, Lubabah Sugra adik. Ya, dia ada adik-beradik seorang lagi namanya Maimunah binti Al-Haris. Maimunah nanti kahwin dengan Nabi. Ya, ni kakak mereka ni 2, kakak Maimunah ada 2 nama Lubabah. Lubabah Al-Kubra binti Al-Haris, yang itu kahwin dengan Sayyidina Abbas. Yang itu kahwin dengan Sayyidina Abbas. Itu dapat anak tu. Ya, dapat anak siapa dia? Al-Fadl dan Kusam. Bukan Qasam, ya, Q-U. Ya, Q-U, Kusam. Ya, Q-U-T-S-A-M, ya. Sebab dia sa' tu, Kusam. Kusam, ya, Ibnu Abbas, anak Sayyidina Abbas, ya. Di manakah Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas tak ada. Pasal apa Abdullah bin Abbas tak ada? Dia belum akil balik. Dia budak kecil lagi, ya. Dia baru berusia sekitar 13 tahun. Dah tentulah abang dia yang diutamakan. Ya, jadi Al-Fadl dengan Kusam, mana dua-dua ni abang kepada Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas memang dia alim. Ya, tetapi dalam bab pengurusan jenazah, ya, dia tidak dimasukkan kerana dia budak lagi. Maka abang dia dengan bapa dia lah yang terlibat. Ya, kemudian Usamah bin Zaid, ya, Usamah bin Zaid, beliau adalah anak pada Zaid bin Harisah. Beliau adalah cucu angkat kesayangan Nabi, cucu angkat, ya, bukan cucu kesayangan, cucu angkat. Begitu juga ada seorang lagi nama Syukran, hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah. Maknanya beliau adalah maula. Maula, ya, maula makna hamba yang dibebaskan. Ya, kalau seorang tu hamba, abdun, ya, abdun, apa kita panggil? Abdun mamlukun, ya, abdun mamlukun maknanya hamba yang dimiliki. Kalau dia dibebaskan, maka dia jadi maula. Kalau dia lelaki. Kalau dia perempuan, dia jadi maulatun, maulat. Ya, jadi Nabi ada Syukran, maula yang dibebaskan. Ya, Zaid bin Harisah juga adalah maula Nabi. Asalnya hamba, Nabi bebaskan. Dan ada beberapa orang lain lah, termasuk perempuan. Ada juga. Ya. Jadi yang disebut sebagai Al-Fadl dan juga Kusam, dua-dua ni adalah, ya, anak kepada Abbas, ya, Sayyidina Abbas dengan Lubabah binti Al-Haris, Lubabah Al-Kubra. Ya. Jadi Ustaz sebut Lubabah Al-Kubra ni pasal nanti tuan-tuan akan jumpa satu lagi Lubabah As-Sugra. Lubabah As-Sugra tu, ya, dia adalah mak kepada Khalid bin Al-Walid. Sebab itu Khalid bin Al-Walid dengan Sayyidina Abbas, ya, dia ada hubungan baik lah, ya. Sebab Sayyidina Abbas tu pak saudara dia. Ya. Sebab itu anak Sayyidina Abbas macam Al-Fadl, Kusam, Abdullah ni, mereka adalah sepupu dengan Khalid bin Al-Walid. Sebab tu ketika Nabi datang ke rumah Maimunah, Abdullah bin Abbas boleh tidur rumah Maimunah. Khalid tak boleh tidur. Dia orang dewasa. Ya, tetapi Khalid boleh datang makan. Dia datang makan. Bila Nabi datang rumah Maimunah,
Khalid pun datang bawa makanan. Ya, makan sekali dengan Nabi. Pasal apa? Ya, sebab rumah tu rumah mak saudara dia. Siapa mak saudara dia? Maimunah binti Al-Haris. Siapa Maimunah binti Al-Haris? Adik perempuan kepada kakak dia. Ya, adik perempuan kepada mak Khalid tadi, Lubabah Al-Sughra. Ya, tu cerita dia tuan-tuan. Okey tak tuan-tuan? Dapat tak? Ya, dia punya apa kita panggil ya? Family apa kita panggil ya? Dia punya family ties dia, ya, hubungan keluarga. Ada soalan? Mana yang tak dapat Ustaz bantu? Pak Ustaz. Terima kasih. Okey ya. Perempuan yang lain diam ya. Ustaz harap tuan-tuan faham ya. Okey ya. Orang lain tuan-tuan ya. Sebenarnya Ustaz bimbang tuan-tuan tak dapat ni. Ya, tuan-tuan Okey diam Ustaz, lagi. okey. Okey. Mak Khalid tadi siapa? Mak Khalid. Mak Khalid. Lubabah Al-Sughra. Okey ya. Dia mak pada Khalid ya. Dan sebab itu Khalid juga datang ke rumah Maimunah ketika Nabi bermalam di rumah Maimunah. Tapi dia tak tidur lah. Dia tak overnight. Ya, dia hanya datang waktu makan. Itulah yang cerita Khalid bawa ya binatang dob tu. Ya, dia bawa biawak padang pasir yang halal dimakan. Dia dah grill ya. Kemudian dia datang jumpa Nabi, dia bawa, dia hidangkan kepada Nabi. Nabi tengok macam menyelerakan. Tapi bila Nabi nak ambil, Nabi tanya, apa ni? Ya, kata Khalid dob, ya, Nabi pun tak jadi ambil, ya. Maka Khalid pun tanya, haramun haza ya Rasulullah? Haram ke benda ni sampai Nabi tak nak makan? Nabi kata bukan haram, tetapi aku tak biasa makan. Bila Nabi tak biasa makan, Nabi tak makan. Ya, tapi Khalid boleh makan sampai habis, tak ada masalah. Ya, memang halal pun tuan-tuan. Sebab ya, biawak padang pasir ni dia memang family biawak, tapi biawak yang makan sayur-sayur dan buah-buahan. Bersih dia tuan-tuan. Tapi kena sembelih juga, ya. Kena sembelih. Ya, kena sembelih, kena apa kita panggil? Ya, kena disiang kulitnya, ya. Boleh digoreng, boleh dimasak rendang, boleh tak boleh masak gulai boleh tuan-tuan. Ya. Ustaz, Ya. tapi kalau ikut sunnah Nabi, elok tak makan lah kan Ustaz? Sebab dia tak Tak juga. makan. Bukan. Ya, Nabi izin. Ha. Ya, Makan. sunnah kan ada 3. Kak Mariatun dah lupa tu, sunnah ada 3. Sunnah yang pertama yang Nabi suruh. Yang Nabi suruh, yang Nabi cakap. Sunnah yang kedua yang Nabi buat. Sunnah yang ketiga yang Nabi endorse. Yang Nabi endorse, ya. Jadi Ini Nabi kategori tak yang makan. endorse lah. Nabi tak makan, Nabi endorse. Sebab tu Nabi kata aku tak biasa. Tak biasa bukan mana tak sunnah. Ya, Nabi tak biasa. Macam kita lah, kita kata kita tak biasa makan budu contoh kan, ya. Tak biasa makan budu. Bukan makna budu tu haram, tak. Cuma tak biasa makan. Bila makan tu rasa macam pelik sikit. Orang tak makan tempoyak contoh kan, dia tak makan durian. Bila tak makan durian, tempoyak pun tak makan, ya. Jadi adakah orang yang makan tempoyak tu tak sunnah? Ya, tak boleh lah kata macam tu. Ya, contoh macam tadilah. Jadi Nabi endorse. Bila Nabi endorse, dia masuk dalam kategori sunnah juga. Cuma ranking bawah lah. Yang Nabi suruh, itu jadi yang pertama. Yang Nabi buat, nombor 2. Yang Nabi endorse, nombor 3. Tuan-tuan kena tahu, ni ranking Principle of Islamic Jurisprudence ni panggil tuan-tuan. Kita tak ada kelas lagi yang ni. Ya, Ustaz mengajar jugalah, tapi secara indirect aja. Kita slot in aja. Ya, mengajar fiqh, mengajar hadis, kita slot in aja kaedah fiqh tu. Dia panggil kaedah fiqhiyah. Ya, in English kalau dekat UIA dia panggil Principles of Islamic Jurisprudence. Kita belajar Islamic Jurisprudence, tapi kita tak belajar prinsipal dia. Sebab prinsipal tu teknikal tuan-tuan. Ya, dia ada subjek by itself tu. Ya, dia ada subjek, ada 2 semester kita belajar. Ya, jadi bila kita belajar tu baru kita tahu oh macam ni kaedah dia. Ya, contoh macam tadi kan, ya. Kita tak boleh kata kalau okey, bila Nabi tak makan maka dia tak sunnah lah, maknanya boleh makan tapi dia tak sunnah, bukan macam tu. Ya, macam Nabi kan, Nabi tak pakai baju Melayu. Ni Nabi tak pakai apa ni kain sarung, Nabi pakai kain sarung tapi Nabi tak pakai kain pelikat contoh. Jadi kalau kita pakai adakah tak sunnah? Sunnahnya berpakaian menutup aurat. Ya, yang jadi sunnah tu pakaian menutup aurat, ya, dia tidak nipis, ya, tak see-through, ya, dia tidak menyerupai agama lain, ya, dan dia tidak ada syuhrah, maknanya dia tidak ada berbangga-bangga. Kalau pakai jubah elok sekalipun tapi ada bangga, dia tak jadi juga tuan-tuan. Dia jadi riak pula, ya. Jadi maknanya kita kena jaga sungguh. Jadi pakailah pakaian apa pun asalkan dia menutup aurat dan tidak ada bangga-bangga, ya. Dia tidak ketat, ya, dan dia tidak see-through, ya. Kemudian tidaklah sampai ke peringkat menyerupai agama lain. Jadi selagi benda-benda tu
dapat kita jaga, so dia sunnah lah. Ya, sunnah tu bukan sunnah persi mesti macam Nabi pakai, tak semestinya. Kita boleh versatile, kita boleh fleksibel kat situ. Tetapi dalam ruang lingkup agama yang dibenarkan. Macam itulah tuan-tuan. Ya. Macam haji contoh kan, Ustaz tanya pada tuan-tuan, ya, haji, ya. Haji yang paling utama haji apa? Ya, haji ifrad. Ya, B haji tamattu'. C ya haji kiran. Ya. Apa ni, D ya, mana-mana satu pun boleh. E bukan satu pun yang di atas, yang mana satu? A dengar sekali lagi. A ifrad, B ya tamattu', C kiran, ya. D mana-mana satu pun boleh. Kalau E bukan satu pun yang di atas. Yang mana satu? B Ustaz. B. D ya. B. B. Tamattu'. Haji tamattu' ya. Jadi mesti orang tanya, haji tamattu' bukan kita buat umrah dulu baru haji, betul? Pasal apa tamattu' tu yang terbaik? Sebab apa Kak Maritun? Sebab Nabi kata kalau dia buat haji lagi, dia akan buat tamattu'. Maknanya Nabi cakap, ya. Nabi cakap. Jadi bila Nabi cakap tu, itu yang paling utama. Tapi kalau kita nak pakai yang Nabi buat haji kiran. Pasal Nabi tak buat umrah before or after haji, Nabi tak buat. Kalau Nabi buat umrah before haji, dia jadi tamattu'. Kalau Nabi buat umrah after haji, ya, dia akan jadi ifrad. Tapi kalau Nabi tak buat umrah, dia combine saja dengan haji, maka jadi kiran. Itu yang Nabi buat. Pasal apa dia bukan utama? Kerana Nabi ada cakap. Ya, kita bukan tengok apa Nabi buat saja. Kita kena tengok apa yang Nabi cakap dan Nabi perintah. Ya. Jadi Nabi kata, kalau aku panjang umur tahun depan, berpeluang buat haji lagi, nescaya aku akan buat haji tamattu'. Sebab tu tamattu' yang lebih utama, tuan-tuan. Ya, itu kalau kita tengok pada prinsipal Islamic jurisprudence. Ya, tapi kalau ya kita kata haji ifrad yang lebih utama, kena bawa dalil lah pasal apa ifrad yang lebih utama kan? Ya. Sebab Nabi tak buat ifrad. Ramai orang kata Nabi buat ifrad. Kalau Nabi buat ifrad, mesti Nabi buat umrah selepas daripada haji. Nabi tak buat. Mana dalil yang kata Nabi buat? Tak ada, tuan-tuan. Aisyah buat ya umrah selepas daripada haji. Aisyah yang buat ifrad. Ya. Tapi Nabi pergi tak temani dia buat umrah? Tak. Yang menemani Aisyah adalah Abdul Rahman, abang kandung pada Aisyah. Abdul Rahman pun tak buat umrah. Abdul Rahman sekadar menemani Aisyah saja. Kerana Aisyah buat umrah daripada Tan'im. Ya, sedangkan Nabi buat umrah daripada Ja'ranah. Nabi tak pernah buat daripada Tan'im. Detail tuan-tuan kalau nak cerita. Ya, sebab tu tuan-tuan yakin tak boleh skor A. Payah tuan-tuan. Ya, sebab dia ada banyak consideration, ada banyak benda kita tengah masukkan dalam kertas kajang tu untuk tuan-tuan dapat A. Ya, macam itulah tuan-tuan ya. Dia ilmu ni luas tuan-tuan. Ya, dia bukan kita tengok anak kita sekolah agama, dia tak skor, kita kata, bukan susah sangat agama ni, bukan matematik. Ni bukan apa kita panggil ya? Bukan sains. Pasal apa tak boleh skor? Sebab kita anggap agama tu macam mudah. Agama tu memang mudah. Ya, tapi tuan-tuan nak skor tu memang ya macam tadi tuan-tuan. Dia kena banyak mikir, dia kena banyak consideration ya, kena banyak elemen-elemen untuk masukkan dia baru tuan-tuan boleh skor A. Macam itulah. Ya, agama ni payah tuan-tuan, especially kalau ada bahasa Arab. Ya, sebab tu kalau tuan-tuan ada anak belajar sekolah agama ataupun buat bidang agama, ya, diploma ke, degree ke, sertifikat ke apa pun, tuan-tuan kena banyak doakan dia, kena banyak bangun malam doa. Pasal apa tuan-tuan? Sebab Arabik payah tuan-tuan. Arabik payah, prinsipal Islamic jurisprudence tu payah. Ya, kemudian nak belajar lagi ulum hadis, ya, belajar ulum tafsir. Payah tuan-tuan. Ya, dia akan ambil masa. Dia bukanlah payah sampai tak boleh belajar, bukan. Ya, tapi dia akan ambil masa bertahun tuan-tuan. Ya, baru kita boleh berjaya tuan-tuan. Ya, nak lulus boleh, tapi kalau nak skor, ya, itulah cerita dia. Okey tuan-tuan, bukan saya nak bagi takut dah tuan-tuan ya. Tapi nak bagi tahu perjalanan mengaji agama ni panjang. Sebab tu tuan-tuan kena appreciate orang mengaji agama ni, tuan-tuan kena appreciate. Pasal dia nak sampai ke satu tahap tu akan ambil masa lama tuan-tuan, bertahun tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan bayang. Ya, Ustaz bagi contoh ya. Di UM tuan-tuan, kalau ambil BA bahasa Arab, ya, BA sekarang ni tuan-tuan masuk dengan STPM ataupun STAM, ya, ataupun tuan-tuan masuk dengan diploma contoh, tuan-tuan akan ambil degree tu 6 semester. 6 semester tu ada 6 nahu ni, grammar ni tuan-tuan akan belajar setiap semester. Ya, dia ada grammar 101, 201, 301 sampai 601 setiap semester. Tuan-tuan tak lepas semester pertama, tuan-tuan tak boleh naik semester 2. Tuan-tuan tunggulah kat situ tuan-tuan. Ya. Jadi
every semester tu kena ambil. Itu grammar tuan-tuan. Itu belum apa ni subjek-subjek lain lagi ya, yang berkaitan dengan bahasa Arab belum lagi ya. Itu belum subjek-subjek agama yang lain lagi. Kemudian apa lagi? Bila tuan-tuan buat master, ya ada bahasa Arab lagi tuan-tuan. Ya, tadi dah 6 semester belajar, dah habis degree, master ada lagi. Buat PhD sambung lagi tuan-tuan. Maknanya macam itulah ya, tuan-tuan nak bayang macam mana. Dia akan ambil masa lama. Sebab tu tuan-tuan kena appreciate kalau ada adik-beradik, saudara mara, ya kawan-kawan belajar agama tu, sebab ya dia ambil masa yang panjang untuk menguasainya tuan-tuan. Ya, dan bukan semua orang berjaya. Ya, macam orang hafal Quran kita kata, bukan semua orang boleh hafal Quran. Ya, mungkin dia boleh hafal ayat-ayat tertentu, hadis-hadis tertentu, tapi bukan semua tuan-tuan. Sebab bukan semua orang boleh berjaya dalam bidang agama ni. Ya, kita boleh belajar boleh ya, tapi mungkin tak menguasai. Macam itulah. Okey tuan-tuan ya, Ustaz apa ni jauh daripada subjek kita tapi masih berkait dengan agama ya. Balik pada cerita tadi Al-Fadl dan Kusam. Ya. Daripada anak Saidina Abbas ini, Al-Fadl, Kusam dan Abdullah bin Abbas, yang muka sebiji macam muka Nabi ialah Kusam. Ya, Kusam yang muka sebiji macam muka Nabi, ya. Sebab itu dicatatkan dalam sejarah, ya, dan Ustaz pun dah buktikan ketika kita pergi ke Samarkand di Uzbekistan, ya. Bila kita pergi ke Samarkand di Uzbek tu, kita akan dibawa menziarahi kubur Kusam Ibnu Abbas. Cuba tuan-tuan bayang. Dia orang Madinah tapi kuburnya dekat Samarkand tu tuan-tuan. Kerana dia pergi ke sana untuk membantu menyebarkan agama dan dia meninggal di sana. Dikebumikan di sana, ya, dan beliau adalah salah seorang daripada sepupu Nabi yang wajahnya seirah Nabi. Ya, Kusam Ibnu Abbas nama dia. Okey ya, Usamah bin Zaid tak peliklah ya, sebab ketika Nabi masuk ke Kaabah, ketika buka Mekah, ya, antara yang dapat masuk bersama Nabi ke dalam Kaabah adalah Usamah bin Zaid. Ya, beliau juga dilantik menjadi ketua tentera perang menggantikan ayahnya yang terkorban ya, untuk apa kita panggil, untuk memerangi soldiersnya of the Byzantine Empire tuan-tuan. Baginda ya sallallahu alaihi wasallam dikafankan menggunakan 3 lapis kain tanpa baju dan serban. Ya, sebab kita tengok kadang-kadang adalah kitab-kitab tertentu yang sebut ya kena buat baju, kena buat serban ya. Tak tuan-tuan ya. Nabi dengan 3 lapis tetapi tanpa baju dan serban. Apabila selesai jenazah Nabi diletakkan di atas katil di rumahnya, mana tempat berbaringan lah. Ya, tempat Nabi tidur, orang ramai mula masuk, sekumpulan secara berterusan. Mereka solatkan jenazah Nabi tanpa berjamaah. Ya, jadi jenazah Nabi tidak dibawa ke masjid. Masjid sebelah rumah. Ya, sebab tu banyak orang tanya. Ya, dia kata Ustaz, ya, jenazah ni kita nak bawa ke masjid sebab sunnahnya ialah jenazah disembahyangkan di masjid. Daripada mana sunnah tuan-tuan? Ya, sebab Nabi punya jenazah pun tak bawa ke masjid. Zaman Nabi tu, ya, ada ramai sahabat yang meninggal tetapi Nabi tak tahu. Ya, Nabi tidak diberitahu kerana mereka meninggal pada waktu malam. Jadi sahabat tak nak kejutkan Nabi, ya. Maknanya mereka handle sendiri. Kerana jenazah tidak dibawa ke masjid. Kalau bawa ke masjid mesti Nabi tahu. Ya, sebab tu pernah ya Nabi pada waktu pagi ya Nabi bertanya tentang seorang pekerja ya di Masjid Nabawi tu. Maknanya yang membersih-bersihkan tu. Nabi tanya mana dia? Sahabat kata dah meninggal malam tadi. Nabi tanya pasal apa? Tak bagi tahu. Ya, sahabat tak jawablah. Kerana mereka tidak mau menyusahkan Nabi. Sebab mereka tahu Nabi baru balik daripada musafir. Ya, Nabi letih. Jadi mereka handle jenazah tu sendiri. Mereka tak bawa pun ya sembahyang di Masjid Nabawi. Tak. Ya, jadi maknanya sembahyangkan jenazah di masjid bukan termasuk tuntutan. Boleh sembahyang di rumah. Ya, tapi kalau sembahyang di rumah, tempatnya agak limited. Ya, jadi dia akan ambil masa lama. Tapi kalau kita buat di masjid dengan ruang solatnya lebih besar, ya, jadi lebih mudah dan boleh dilaksanakan sekaligus ataupun 2 kali selesai. Ya, maknanya sembahyang di masjid tu lebih pada pengurusan. Ya, maknanya dia administratif. Ya, bukan kita kata sunnah compliant ke, bukan tuan-tuan. Ya, dia lebih pada pengurusan. Ya, untuk memudahkan kita kata. Memanglah ya, mandi jenazah di masjid ya sebab ada fasiliti, ada bilik pengurusan jenazah, senang kita kata ya. Kalau di rumah kan payah ya. Jadi dia lebih pada pengurusan, bukan sangat kerana menjadi sunnah Nabi dan para sahabat. Itu tuan-tuan kena faham macam tu. Sirah mengajar kita tentang kebenaran ni tuan-tuan ya. Okey, ada apa silakan. Ustaz, Ya. saya nak tanya, dalam cerita ni tak ada pun disentuh tentang bacaan ayat-ayat suci Al-Quran atau apa ketika jenazah berada di rumah kan Ustaz? Ya, betul. So saya nak tanyalah, ada apa hukum dia tu?
Ialah kita datang mendoakan jenazah itu tuntutan. Ya, sebab Nabi sampai jenazah nak dikebumikan pun Nabi kata kepada para sahabat, Nabi kata apa kita panggil ya? Apa ni apa dalam hadis Nabi sebut. Tapi Nabi minta supaya kita istighfarkan dia. Ya, istaghfiru li akhikum, ya. Mintalah ya supaya Allah ampunkan dosa saudara kamu yang nak dikebumikan ni. Ya, fa innahul ana yus'al, kerana sungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Ya, ditanya soalan. Jadi maknanya ambil daripada hadis tadi ya, daripada saat kita dengar ya sahabat kita tadi meninggal dunia, kita doakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Antara doanya lah ya, ya Allah ampunkan dia, rahmati dia, kesian dia ya Allah ya. Jadi dan doa-doa lain lah yang berkaitan dengan kebaikan kepada jenazah tadi ya, sampailah dia dikebumikan. Jadi maksudnya yang diperintah adalah istighfar untuk dia. Ya, minta supaya Allah ampunkan dosanya ya. Sebut benda-benda baik yang dia pernah buat. Mudah-mudahan diaminkan oleh para malaikat. Tetapi membacakan ayat-ayat khusus tak adalah pula tuan-tuan. Ya, jadi maksudnya nak baca tu tak salah kalau ustaz baca ayat-ayat yang berkaitan dengan keampunan. Ya, ayat-ayat yang mengandungi makna keampunan. Ya, jadi bila ada ayat-ayat Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahum, ya Allahumma arhamhum, ya. Cari ayat-ayat Quran yang macam tu kita bacakan tu jauh lebih baik. Bukan baca surah tertentu, satu surah, baca surah Kahfi contoh. Ya, baca surah apa kita panggil ya, surah Yasin dan sebagainya. Tak adalah pula, ya. Memang ada hadis dalam Bulughul Maram tapi hadis itu tidak sahih. Cerita tentang baca Yasin tadi, ya. Tapi baca Yasin untuk orang yang hampir mati itu ada. Yang hampir mati ya. Contoh macam ketika bekas Menteri Besar Kelantan Datuk Tun Gani Aziz, ketika dia tenat ya, ketika dia sakit, maka keluarganya mengajak supaya kita membacakan surah Yasin ya, ala mautakum ya, atau orang yang hampir mati di kalangan kamu. Mudah-mudahan dengan bacaan Yasin itu dapat dipermudahkan urusan dia. Kalau dah sampai ajal dimudahkan untuk dia wafat, kalau nak disembuhkan dimudahkan urusan dia. Kalau itu ada tuan-tuan. Tapi ketika telah meninggal tu, hadis-hadisnya kebanyakannya tidak sahih. Ya, itu kalau Ustaz boleh respon boleh tuan-tuan. Tapi memanglah dia berbezalah dengan amalan yang kita selalu buat. Ya, itu yang susah tu kadang nak sebut tuan-tuan. Kan orang kata kita grup tu grup ni pula tuan-tuan ya. Sedangkan kita nak cerita yang sebenar. Sebab tu bila kita baca sirah, kita akan tahu yang kita buat tu dia sunnah compliant ke tak tuan-tuan. Ya, senang cerita ya. Sebab apa? Sebab kita tengok dalam sirah tak ada pula macam tu tuan-tuan. Tapi doa untuk diampunkan dosa itu terus. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dosa dia. Kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah ampunilah dosa dia, kesianlah ke dia ya Allah. Ya, dia ni selama ni baik dengan aku, dia bantu aku. Ya, yang memperkenalkan Islam pada aku pun antaranya dia ya Allah. Dulu aku tak tudung tapi sekarang ni dia aku dah tudung elok, dah datang kuliah, datang ceramah, ya, dengar kuliah online ya. Dia antara orang yang membentuk aku. Dia dulu banyak tolong aku. Ya Allah ampunilah dosa dia. Tempatkanlah di tempat yang sepatutnya orang-orang beriman, orang soleh. Ya, doa-doa yang berkait dengan tu tak ada hal tuan-tuan. Ya. Ustaz, saya tanya, yang doa ni hanya masa mayat ada atau boleh kita doa berterusan? Berterusan lah ya. Tak ada masalah macam mak ayah kita kan. Takkan kita doa sampai dia dikebumikan saja, dah tentu kita doakan seterusnya. Pasal doa anak yang soleh itu antara perkara yang akan sampai pada mak ayah. Seperti mana doa mak ayah beranak sama. Jadi terus. Selagi kita ingat dia, selagi kita ada peluang untuk berdoa, doalah. Ya, tak ada halangan tuan-tuan. Kalau macam bacaan contoh macam kita nak menghadiahkan arwah surah Ikhlas, la ilaha illallah, tu semua boleh Ustaz? Ikut Imam Ahmad bin Hanbal boleh. Ya. Cuma sampai tak sampai itu kita dengan Allah lah. Ya, contoh kita katakan ya, nenek ustaz dah meninggal. Jadi malam Jumaat ya, ustaz baca surah Kahfi tiap malam Jumaat pun kita baca. Ya, lepas pada Isyak ya, bukan lepas maghrib ya, lepas Isyak. Lepas maghrib boleh tapi lepas Isyak afdal. Ya, pasal Nabi sebut malam Jumaat. Malam Jumaat bermula daripada Isyak. Hari Jumaat bermula daripada maghrib. Kena beza. Hari Jumaat maghrib, malam Jumaat Isyak. Ya, yang Nabi sebut dalam hadis ada dua, satu baca surah Kahfi hari Jumaat. Lepas maghrib boleh baca, ya. Tetapi afdalnya ialah malam Jumaat lepas Isyak kena baca. Sebelum subuh, ya, daripada lepas Isyak sampai subuh.
Kalau kita bangun malam, kita tak sempat baca suratul Kahfi, ya, pada waktu malam lepas Isyak, baca waktu bangun malam tu kita kata, ya. Tak ada hal, boleh je. Jadi kita pun baca, kita pun niat, ya Allah, ya, kalau, ya, kata Imam An-Nawawi mesti didoakan. Tak boleh baca saja, ya. Maknanya kalau kita doakan, ya Allah, ya, aku baca suratul Kahfi, kalau ada pahala, ya Allah, ya, aku nak sampaikan kepada nenek aku, ya, yang apa kita panggil, yang pernah didik aku masa aku kecil dulu, menyayangi aku, ya Allah. Ya, walaupun dia bukan ibu aku, tapi dia ibu kepada ibu aku, ibu kepada bapa aku. Ya, mudah-mudahan sampai dengan izin Allah, sampai, Imam Nawawi kata. Ya, tapi itu macam tadilah, ya. Kita sama ada kita ada hubungan direct dengan nenek tersebut sebab dia nenek kita, ataupun kawan-kawan kita dah meninggal, kawan kita. Ya, dulu sama-sama datang kelas. Kita pun, ya Allah, ya, aku ingat dia dulu baik dengan aku. Ya, kalaulah apa yang aku baca ni Al-Ikhlas ke apa ni ada pahalanya, ya Allah, sampaikanlah kepada dia, mudah-mudahan, ya, dapat membantu dia di alam barzah, ya Allah. Boleh tak? Ya, Imam Nawawi kata boleh. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Tapi Nabi tak buat, ya. Jangan cakap Nabi suruh, ya. Sebab Nabi tak kata begitu. Ya, sama. Tapi ada para ulama yang sebut, macam Imam Nawawi sebut, Ibnu Hajar dan sebagainya. So kita follow berdasar kepada fatwa para ulama ni. Macam itulah, tuan-tuan, ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa sebelum kita tamat, tuan-tuan? Tak ada, ya. Jadi kalau tak ada apa yang berlaku, ya, mereka solatkan jenazah Nabi tanpa berjamaah. Maknanya individual datang, ya, sebab bilik Aisyah tu kecil, tuan-tuan, ya. Datang orang perempuan. Mula-mula keluarga Nabi semua daripada apa kita panggil Bani Hashim lah, isteri-isteri Nabi sebagai contoh, ya. Ada kanak-kanak datang. Kemudian liang lahat digali di dalam bilik Aisyah di tempat Nabi wafat. Sebab Nabi dan Rasul di mana dia wafat, di situ dikebumikan. Ya, bukan di tempat perkuburan yang paling dekat. Sebab kalau Nabi Baqi', tapi tak, ya, di rumah baginda, rumah Aisyah itulah. Kemudian Ali, Al-Abbas dan dua orang anaknya Al-Fadl dan Qusam menurunkan mayat Nabi. Ya, seperti mana mereka yang memandikan, mereka juga yang menurunkan mayat Nabi ke liang lahat. Ya, Bilal menyiram kubur Rasulullah dengan air. Ya, Bilal tak ada specialty lah, ya, sebab dia bukan keluarga Nabi, kan. Ya, dan kita kata dia tak macam Usamah bin Zaid lah yang diangkat sebagai anak angkat ataupun cucu angkat Nabi, ya. Jadi Bilal siram kubur Rasulullah dengan air. Ya, kubur tersebut ditinggikan sekadar sejengkal dari atas tanah. Mana jangan buat binaan atas tu. Ini kita dah faham dah. Alhamdulillah banyak orang pun dah faham benda ni dah, ya. Tak ada binaan dibuat. Kalau dia nak buat macam petak tu pun sekadar tanah tu, sebab tempat kita ni hujan lebat. Jadi kalau tak dibuat petak tu, nanti tanah tu bergerak ke tempat lain, ya. Jadi kalau tujuannya sekadar untuk menahan tanah daripada bergerak, tu tak ada hal lah, tuan-tuan. Ya. Kemudian disiram tu sebab tanahnya keras. Ya, jadi disiram tu sebab senang nak digembur. Ya. Kemudian Rasulullah SAW wafat dengan meninggalkan perkara yang tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada muslimin selagi mereka mengikutnya, dah tentulah Quran dan hadis-hadis Nabi, ya, yang tidak mengandungi kebatilan dan diturunkan oleh Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Okey, ya, itu selesai kat situ. Kita habiskan muka surat 351. Baginda SAW meninggalkan para sahabat yang berbakti dan mulia yang menjelaskan Islam, menyempurnakan pembukaan negeri. Jadi Nabi hanya buka kota Mekah. Ya, dakwah Nabi sampai ke Yaman, ya, sampai ke, kita kata sebahagian pelosok, ya, sampai ke Byzantine Empire, ya, sampai ke Constantinople, kita kata, ya, sampai ke Persian Empire, ya, di Iraq, ya. Persian Empire tu di Iraq, tuan-tuan, ya. Jadi kalau tuan-tuan kata Persian Empire tu di Iran saja, tak betul lah. Bukan tak betul, tak tepat. Kerana dia punya capital city of Persian Empire tu duduk kat Baghdad. Bukan Baghdad yang ada sekarang ni, ya. Baghdad tu zaman sebelum ni. Zaman Nabi Baghdad tak ada lagi, ya. Iraq tu bandar yang ada pada zaman Nabi tu bandar kecil ya pada masa tu. Nanti zaman Sayyidina Umar baru ada Basrah, barulah Kufah, tu bandar kemudian, ya. Tetapi bandar Madain dipanggil. Madain, bukan Madain Soleh, ya. Madain ni adalah ibu negara Persian Empire, capital city of the Persian Empire. Yang ada kita panggil White Castle. White Castle tu adalah, ya, apa kita panggil, ya. Istana melengkung tu, ya, yang ada arch tu, ya. Iaitu duduk di Baghdad, Madain. Bukan Baghdad, dia lebih kurang dalam setengah jam perjalanan daripada Baghdad lah. Kalau kita daripada Baghdad nak pergi ke Madain tu, tempat yang ada arch tu, ya, istana tu,
dia dalam lebih kurang setengah jam lah, 35 minit kot naik bas. Ya, alhamdulillah Ustaz dah ziarah tempat tu lah ya pada tahun lepas ya, masa kita kita panggil kembara ilmu ke Iraq ya, kita pergilah tempat-tempat ya yang kita kata berlakunya peristiwa pembunuhan Saidina Husin ya di Karbala ya, tempat dibunuh Saidina Ali contoh. Kita tengoklah macam mana orang Syiah di sana. Ya, kita tengok juga orang Sunni kan, tempat dikebumikan Imam Abu Hanifah sebagai contoh di Baghdad, kota Baghdad ya, Sunni, dia bukan Syiah. Ya, jadi tokoh-tokoh para sahabat ya yang dikebumikan contoh macam Salman Al-Farisi semua berasal daripada Iraq. Bukan Iran tuan-tuan ya, di Iraq ya. Dan sebab dulu kita ingatkan bila kita sebut Parsi itu Iran saja ya dan kawasan sekitar dia. Tapi sebenarnya adalah Iraq. Iran tu termasuk. Ya, dulu-dulu macam zaman Cyrus the Great apa semua tu ya, itu zaman-zaman dulu memang Persian Empire tu duduk di Iran tu lah. Tapi kemudian ni kita tengok ya zaman Nabi ya, capital city of the Persian Empire sudah berada di Baghdad. Ya, dia bukan di sana lagi ya. Sebab itu Salman Al-Farisi kuburnya di kampung dia ya di Baghdad. Ya, begitu juga tokoh-tokoh sahabat yang lain lah. Anas bin Malik sebagai contoh kan di Basrah. Ya, tokoh-tokoh lain para sahabat ni ramai lah kalau kita nak sebut. Ali contoh. Ya, anaknya Saidina Husin dan keluarganya yang dibunuh secara kejam ya di kita panggil di pinggir Sungai Furat ya. Jadi Sungai Furat tu adalah sungai yang merakamkan banyak sejarah peristiwa pembunuhan para sahabat tuan-tuan ya. Kerana orang Parsi ni ya, mereka punya agama Majusi asalnya. Jadi mereka ni very staunch dengan agama mereka tuan-tuan ya. Sampai ke peringkat ya mereka masih terbawa-bawa ya ritual agama Majusi itu ya walaupun mereka telah memeluk Islam. Ya, sebab tu mereka ni ada macam ego tinggi tuan-tuan ya. Dan mereka menganggap mereka punya civilization tu jauh lebih lama daripada Arab. Memang betul. Memang tak nafi ya. Tetapi agama bukan berdasar kepada civilization semata-mata. Ya, civilization tu kita hormat, kita raikan ya. Tetapi macam tadilah ya, agama adalah perkara yang berkait dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya, itu cerita dia. Kemudian apa lagi ya? Ustaz, Ya. Ustaz kata tadi Saidina Ali dia siram makam Nabi Muhammad tu sebab tanah dia keras kan? Bilal. Bilal, sorry Bilal. Jadi sekarang ni orang siram tanah kubur kenapa Ustaz? Untuk apa? Kena tanyalah. Ustaz tak siram. Kita Tuan-tuan dan perempuan selalu tanya soalan yang Ustaz tak buat. Jadi tuan-tuan tanya kat Ustaz, macam mana Ustaz nak jawab? Ya, kena tanya lah orang yang buat tu, ya. Sebab macam dah biasa sangat orang buat jadi tu, yang pelik ikut daripada mana. Tapi tidaklah salah kita kata kan. Ya, kita kata kalau buat tu mana benda tu haram hukumnya. Tak adalah pula sampai peringkat begitu kan. Tapi dia lebih pada macam tadilah. Ya, kalau untuk sebab memang tanah keras, nak digemburkan tanah tu, lepas tu nak dinaikkan. Dia senang kan. Kalau dia basah sikit tu, dia sebab tanah negara Arab ni biasanya dia keras. Kalau kita pergi ke Mesir, ke negara Arab di Mekah, Madinah kan, memang kita tengok keras. Jadi bila ada siram air tu, kemudian boleh digembur, boleh mudah kita nak bentukkan dia. Ya, nak naikkan dia tu, tinggikan sekadar sejengkal tu lebih mudah. Ya, kalau ustaz melihat perkara tersebut. Ya, tapi kalau ada ustaz-ustaz lain tak tahulah. Ya, mungkin Syarin kot ada dengar ustaz-ustaz lain bagi tahu, boleh kongsilah. Ini sekadar bacaan ustaz dan sekadar perhatian ya, pemerhatian saya lah. Mungkin orang lain ada maklumat lain ya, mungkin Kak Syima kan ada dengar daripada ustaz-ustaz lain, kongsilah. Ya, setakat yang ustaz tahu itu jelah. Ya, yang lain tu tak pasti. Tapi kalau tanam pokok ke apa boleh, tak ada masalah, boleh. Nak tanam-tanamlah kan ya. Tapi macam tadilah ya, tanam tu mungkin ambil ya sebahagian daripada perbuatan Nabi ketika Nabi lalu di kawasan Baqi', Nabi mendengar ya dua kubur sebelah kanan dan sebelah kiri Nabi itu sedang diseksa oleh Allah. Ya, kerana masa di dunia dulu ya, antaranya dia bukan tak semayang, tetapi masa dia buang air kecil dia tidak istibrak. Istibrak tu maknanya dia tak dehem sampai dia punya titisan yang terakhir tu, dia punya najis tu ya. Menyebabkan ketika dia solat masih keluar lagi. Bukan dia tak solat ya, tapi macam tadilah ya, dia tak istibrak. Jadi akhirnya Nabi minta diambilkan pelepah tamar yang masih basah, kemudian Nabi kepak dua, Nabi letak di dua kubur sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanan tu ya, dia sebelah kiri dan sebelah kanan, salah satunya tadi kerana istibrak tadi, ya tak istibrak, yang kedua kerana dia banyak ya mengumpat orang. Ya, berjalan sana sini,
cerita keburukan orang lain, ya. Jadi mudah-mudahan Nabi kata dengan selagi mana pelepah yang basah tadi belum kering, masih basah, ya, mudah-mudahan dia kita panggil mendoakan keampunan kepada dua-dua jenazah yang berada dalam kubur tadi, ya. Mungkin daripada kisah tersebutlah orang tanam pokok tadi, ya. Mudah-mudahan selagi mana pokok tu hidup segar, ya, maka selama itulah mudah-mudahan pokok tu berzikir, ya, ataupun berdoa untuk kesejahteraan orang yang berada dalam kubur tu. Kalau kita ambil daripada kisah tersebutlah, ya. Tapi ada tak tuntutan, maknanya kalau kita nak tanam ke apa, tak adalah pula tuntutan. Nabi tak pernah kata. Ya, para sahabat pun tak dengarlah mereka tanam apa-apa pokok atau kubur Nabi, tak pernah dengar. Ya, nak tanam macam mana kan? Ya, dia pun duduk dalam kawasan macam mana nak tanam kalau nak tengok. Jadi macam itulah hakikat dia, itulah yang dipersembahkan oleh sirah. Apa Kak Maritun? Dari tu tanamkan Ustaz, yang tabur-tabur daun pandan tu pun tak ada kan Ustaz? Ya, betul. Tak ada cerita dekat sini pun, ya. Dalam kitab-kitab sirah yang lain, ya, dalam kitab hadis dan sebagainya tak ada pula dengar macam tu. Ya, cuma kita nak kata ya, nak kata tak boleh secara pasti tu tak adalah, tak ada larangan kan. Tetapi tak adalah perintah. Ya, tak ada perintah, ya. Contoh, saya bagi contoh lain, ya. Macam kita kata ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib ni Nabi tak pernah buat. Ya, Qobliyah maghrib. Qobliyah, ba'diyah memang Nabi buat lah, ya. Qobliyah ni, mana masuk je, habis je azan, Nabi pun jawab azan dan orang tanya pada Anas, ya. Anas bin Malik, sebab Anas ni dia ada di samping Nabi pada waktu maghrib tu. Orang tanya Anas, masa Nabi hidup dulu, pernah tak kau tengok Nabi sembahyang Qobliyah maghrib? Anas kata, aku tak pernah tengok Nabi sembahyang Qobliyah maghrib. Nabi tak pernah suruh dan Nabi tak pernah larang. Kerana ketika Nabi melihat ada beberapa sahabat yang solat di Masjid Nabawi Qobliyah maghrib, Nabi tak larang. Nabi tak suruh tapi Nabi tak larang. Ya. Tetapi kesimpulan dia apa? Berdasar pada prinsip Islamic Jurisprudence. Kerana Nabi tak pernah suruh, maknanya dia bukan perintah Nabi. Nabi juga tak pernah larang, ya. Okey, bukan perintah. Pernah tak Nabi buat? Pun tak pernah juga. Tapi ada tak orang buat dan Nabi kata, oh bagus yang kamu buat. Nabi tak puji, cuma Nabi diam. Diam Nabi itu adalah endorsement. Maknanya nak buat tak salah, tapi afdal meninggalkan. Kerana Nabi tak buat, Nabi tak suruh. Ya, jadi itulah ceritanya, ya. Jadi makna balik pada kisah tadi, kaedah tadilah kita kena guna dalam kehidupan kita, sebab itu prinsipal, ya, of Islamic Jurisprudence. Untuk menentukan hukum fiqh tu, kita kena melihat kepada kaedah dia. Kaedah tu yang jarang disebut sebab kaedah tu menyusahkan orang. Tapi sebenarnya bukan menyusahkan, ya. Dia mengajar kita cara untuk berhukum. Tuan-tuan, dah azan, kita kena berhenti kat sini. Terima kasih pada PMP, pada semua yang menyumbang untuk program kita, ya. Mudah-mudahan terus berjalan lancar. Terima kasih Kak Shima, ya, dan juga kru PMP, tuan-tuan dan puan-puan. Yeah, just a quick one, Ustaz. Silakan. Ustaz, a quick one. Okay, besok kelas tadabbur pukul 10 online dan juga hari Ahad petang tentang LGBT tu dijemput semua register, Muslim and non-Muslim all welcome. Ya, terima kasih, ya, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.